Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Susulan daripada cadangan pihak Sukan Commonwealth memberikan hak penganjuran kepada Kuala Lumpur ataupun Malaysia untuk edisi ke-23 2026 menimbulkan pelbagai polemik dan juga pandangan. Ada sebahagian terutamanya OCM mengalu-alukan Malaysia untuk menerima cadangan tersebut, manakala beberapa pihak termasuk Pesuruhjaya Sukan sendiri mengatakan ini satu cadangan yang tidak masuk akal. Begitu juga pihak Kabinet dan juga kerajaan termasuk Perdana Menteri sudah pun memberikan reaksi mereka bahawa Kabinet akan membuat keputusan dalam masa yang terdekat dengan cadangan tersebut. Tetapi secara keseluruhannya untuk menganjurkan sebuah tamasya yang ketiga terbesar di dunia ini bukanlah mudah. Kerana kita pernah menjadi tuan rumah 1998, kita membelanjakan ratusan juta, malah bilion untuk kita mendapatkan hak penganjuran. Begitu juga menyediakan infrastruktur dan juga menyediakan atlet merupakan isu penting supaya kita dapat bersaing di peringkat yang tertinggi, terutama di kalangan negara-negara Commonwealth yang lain yang sudah sinonim dengan kuasa besar sukan dunia seperti United Kingdom, Australia, New Zealand ataupun Canada. Jadi untuk melihat perkara ini, Tuan Sadiq Mustafa di sebelah kanan saya, Pensyarakanan Fakulti Sains Sukan dan juga Rekreasi di Awani Global pada malam ini. Bagi reaksi awal Tuan Sadiq apabila mendapat berita bahawa Malaysia ditawarkan untuk menjadi penganjuran 2026 selepas Victoria membuat keputusan untuk menarik diri selepas ditawarkan sebagai sudah pun menerima sebagai tuan rumah. Jadi adakah itu satu berita yang menggembirakan ataupun bagaimana bagi Tuan Sadiq? Okey, pada pandangan saya Haji, tawaran itu bagus, ya. Tapi masa yang ada itu saya rasa tidak begitu sesuai untuk kita menerima tawaran tersebut. Macam kita pergi meminang lah. Meminang tu biarlah ada persediaan. Bukan sesuai minang dulu. Bau bertunang, bau kahwin. So ada fasa-fasa tu tidak diikuti. Tiba-tiba kita nak menerima pelawaan orang itu. Macam kita jadi macam Cina buta lah. So saya suka analogi tu, biarlah mereka berfikir apa maksudnya kan. Maksudnya di sini dengan masa lebih kurang 24 bulan sahaja yang ada, apakah kita benar-benar bersedia untuk menerima tanggungjawab yang besar? Kerana ia bukan berasaskan kepada kemampuan kita. Kemampuan kita memang tak boleh dipertikaikan, kita mampu menganjur. Tetapi dalam konteks ini, kalau kita buat kerja secara tergopoh-gapah, tergesa-gesa, dan ada banyak perkara-perkara yang memburukkan keadaan nanti yang akan berlaku. Dan ada yang akan mencemarkan negara dan juga imej pemimpin-pemimpin dalam kerajaan sekarang. So saya harap mereka dapat berfikir dengan ikhlas, dengan bercakap benar, dengan menyatakan bahawa sukan itu tidak sesuai untuk 2026. Kalau nak ganti pada 2030, saya rasa itu adalah sesuai kerana ia lebih strategis. Ia lebih mengarahkan pembangunan sukan negara itu lebih baik. Kalau Datuk Mazlan yang ada dekat PPM tu boleh bercakap, Datuk Mazlan pun akan bercakap sebagai orang yang bertanggungjawab 1998. Saya rasa arwah Datuk Zul pun akan bercakap bahawa itu adalah sesuatu yang ridiculous lah, sesuatu yang tak masuk akal. Ini bukan acara funfair. Ini bukan acara funfair. Ini adalah sesuatu yang besar. Tuan Sadiq, apa pengajaran yang kita perolehi pada penganjuran kita 1998 yang Tuan Sadiq melihat dari sudut positif dan juga negatif? Saya berada dekat Lembaga Haji. Saya berada dekat sistem tu, dan sekolah sukan Sultan Abdul Aziz tu adalah di bawah daerah saya, di mana sekolah Sultan Abdul Aziz tu adalah di bawah tempat di mana latihan pusat untuk atlet-atlet berjaya 98 itu berlatih dalam acara olahraga. Kita nampak impak dia. Selain daripada itu, kita nampak juga lingkaran tengah Kuala Lumpur itu diwujudkan untuk memenuhi keperluan sukan Commonwealth itu. Kita ada persediaan kereta Kuala Lumpur itu dilibatkan semua. Yes. Kemudian itu kita ada sistem LRT. Baru buat dibangun untuk Commonwealth. Sukan Commonwealth. Dan kita ada lapangan terbang Kuala Lumpur, KLIA. Dan kita ada perkampungan sukan yang dibangunkan dan menyebabkan
kesannya besar melimpah kepada aspek pembangunan ekonomi itu sendiri, ya. Walaupun kita diserang oleh masalah kewangan, tapi kita boleh sustain kat situ kerana impak kepada sukan itu sendiri. Kita lihat kita terus maju ke depan dengan sukan-sukan yang bukan sukan biasa, bukan sukan setakat sukan badminton. Kita maju dalam sukan terjun, kita maju dalam sukan kering, lawn ball. Kita dalam konteks tersebut. Equestrian. Benda-benda itu adalah satu proses jangka panjang yang kita bangunkan atlet, bukan setahun dua. Tubuhnya sekolah sukan Bukit Jalil. So memperlihatkan bahawa benda itu dirancang secara strategis. Dan orang-orang pemimpin-pemimpin negara pada ketika itu memang bekerja berasaskan matlamat yang jangka panjang, yang punya impak yang besar kepada segi ekonomi, sosial. Dari aspek sukan itu sendiri, kita lihat timbulnya isu-isu tentang pentingnya sains sukan pada ketika itu, tubuhnya fakulti sains sukan di UiTM, tubuhnya fakulti pusat sukan di Universiti Malaya. So kerana sukan Commonwealth atas begitu luas spill overnya. Yes, memperlihatkan generasi yang ada di Majlis Sukan Negara, di Institut Sukan Negara, di keseluruhan Majlis Sukan Negeri adalah bekas-bekas pelajar daripada institut fakulti kami dan juga daripada Universiti Malaya. So bukan terkumpul saja daripada Universiti Putra Malaysia, Universiti Pertanian dulu, Universiti Putra Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Jasmani, ya. Kemudian itu ada rititan sebab tu tubuhnya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sukan juga ada fakulti juga. So dah ada impak-impaknya besar hingga ke 7-8 universiti yang ada fakulti sukan. So kita lihatkan sini, ini adalah satu spillover yang besar yang berkesan. Bukan kita nak lihat perkembangan ekonomi dari konsep teori Z, V-shape ekonomi, itu dia naik sekejap lepas turun. Ini bukan sutikan masalah ekonomi, ini adalah aspek tentang macam mana kita nak memberdayakan sukan itu dan sikit aspek prestasi tinggi. Dan masyarakat itu dah hadir ke stadium bukan atas desakan, tapi adalah sebahagian daripada budaya mereka. Proses itu. Proses Tuan Sadiq, kalau kita lihat fakta-fakta berkaitan penarikan diri Victoria 2026, kerana kita lihat kos penyelenggaraan penganjuran sukan Commonwealth ini dah macam macam Olimpik juga, ada macam World Cup juga, sekitar 8.9 bilion ringgit. Kalau US dollar tu 2.6 bilion. Dan kalau Australia sendiri akan membelanjakan ataupun Victoria akan membelanjakan 7 bilion. Jadi walaupun ada seguh hati diberikan oleh CJF 100 juta ataupun 202 juta ringgit, seolah-olah ia sebagai satu menerimalah macam Cina buta tadilah dikatakan. Tetapi dalam melihat penganjuran sukan bertaraf dunia pada pemerhatian Tuan Sadiq, World Cup-nya, Olimpik, kalau sukan Commonwealth kita lihat Birmingham 2022 sudah dikatakan memberikan impak kos penganjuran yang tidak memberi pulangan yang baik kepada Birmingham, termasuk menanggung kerugian yang besar kepada bandar kedua terbesar di United Kingdom. Begitu juga kalau kita lihat Qatar sebagai World Cup, begitu juga sebagai Rio de Janeiro untuk World Cup sebelum itu dan juga Olympics. Jadi negara-negara yang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah Tamasya bertaraf dunia ini akan membelanjakan KDNK negara mereka semata-mata menyediakan infrastruktur, penyediaan atlet dan juga membida. Tetapi kita tidak membida sekarang. Kita menerima tempias orang tarik diri last minute. Jadi adakah wajar Malaysia perlu juga melihat ekosistem sebegini sedangkan kita tidak bersedia apa-apa pun? Saya memang pemimpin negara patutnya meneliti dan terutamanya Menteri Belia dan Sukan di bawah bidang kuasa beliau. Saya rasa perlu meneliti dengan mengamati semua aspek, bukan setakat aspek glamour saja. Itu untuk naikkan nama kita saja. Itu saya rasa kalau jadi tuan rumah agak naif lah ya. Tapi atlet tak menang pingat buat apa?
dekat sini kita kena tanya pada diri kita, dalam sukan apakah yang boleh menjanjikan pingat emas yang hari ini lah. Dalam masa 2 tahun ni. Dalam masa 2 tahun ni. Atas meja apa? Atas meja apa yang ada. Itu yang kita squash. Dengan prestasi kita merudum pada ketika ini, ya. Dengan squash, Kirin, Azizul selepas 2024 ni siapa nak ganti? Shafir Daus. Adakah dia boleh kalah dengan pelumba Australia? Adakah dengan pelumba Great Britain yang menguasai Kirin dunia sekarang? Itu satu persoalan. Dan long ball, adakah kita boleh menguasai? Ada Syarul Memanah kita boleh menguasai itu? Pool kita di kolam renang. Terjun di kolam renang. Dengan UK squad, dengan Australia wanita, saya rasa adalah perkara-perkara yang dalam question mark dekat situ. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini adalah apakah kesan yang akan ditanggung oleh rakyat. Itu saya kata itu sebab penggunaan kewangan, sumber kewangan itu adalah sumber daripada rakyat. So kalau rakyat terbeban dengan permasalahan seperti berlaku di Birmingham, apa yang akan berlaku nanti pada pergerakan sistem ekonomi keseluruhan dan keadaan ekonomi global yang memang perlahan ketika ini. So kita ambil satu contoh bidding yang dibuat oleh Arab Saudi untuk menganjurkan World Cup 38. Tidak ada satu negara pun yang masuk selain Arab Saudi dan semua orang terpanjat dan orang dengan mempertikaikan jumlah itu. Jumlah itu. Maksudnya Arab Saudi memang ada capital, memang ada duit untuk mencairkan duit dia. Dan dia ingin mengembangkan sukan itu dan bermula dari sekarang kita dah lihat dah kan. So mereka berusaha ke arah itu. So untuk menaik taraf sukan bola sepak di Arab Saudi. So perkara itu dah berlaku 10 tahun 15 tahun yang terlepas sebelum mereka buat bidding itu. So kita lihat kat sini kita perlu bersifat realistik bersifat realistik bahawa sebab tu saya cakap kita ambil duit yang kita nak anjurkan itu, kita bangunkan, tak payah ambil duit Commonwealth tu 100 tu. Lupakan dulu lah sebentar. Kalau CJM nak kasih 100 juta pound bersama dengan duit denda 600 juta tu, kasih kat Malaysia 1.2 bilion itu ada menasabah sikit. Betul. Tetapi kalau dengan 100 juta pound tu saya rasa banyak lagi yang harus kita keluarkan dengan kemudahan-kemudahan kita yang dan persiapan kita untuk menganjur Sukan SEA 2017 selepas 2027 itu selepas setahun menjadi tuan rumah kepada Sukan Commonwealth. Ada yang mengatakan mengapa tidak? Nampaknya awal perbincangan kita Tuan Sadiq agak pesimis dengan tawaran ini. Tetapi ada juga di kalangan pemerhati sukan dan juga yang melihat ini sebagai satu tawaran yang menarik, perlu dipertimbangkan serius oleh kerajaan dari aspek spillover ekonomi. Dalam keadaan ekonomi kita yang perlahan, perbelanjaan domestik akan meningkat dengan peningkatan infrastruktur dan penyediaan atlet. Kita akan banyak berbelanja. Tak tahulah sumber mana kita nak belanja tu. Tapi mereka melihat perbelanjaan itu akan memberikan satu impak ekonomi yang besar. Penganjuran juga akan membawa limpahan kepada pengunjung ataupun pelancong dari luar, dan juga nama Malaysia yang selama ini mungkin merudum dalam arena sukan akan kembali ke pesada antarabangsa dalam masa 2 tahun. Adakah itu satu yang realistik, Tuan Sadiq? Saya rasa tak realistik sebab kalau kita lihat untuk letakkan nama sebagai penganjur mungkin ada kemungkinan. Tetapi dari segi ekonomi, kita nak cakap V-shape ekonomi, suntikan V-shape ekonomi yang dibuat oleh kerajaan yang lepas hanya memberikan impak kepada 12 bulan sahaja. Dengan suntikan bukan 7-8 bilion, dengan suntikan 30 bilion. Itu disuntik kepada rakyat, kepada sistem ekonomi keseluruhan, bukan pada penganjuran sukan. Bila kita cerita pasal penganjuran sukan, dalam masa 24 bulan ini, kerajaan perlu mengeluarkan duit untuk mengambil... Agak-agak berapa je daripada estimated Tuan Sadiq? Kalau kita nak menganjur, kita terima CJF ni? Kita terima paling kurang pun minimum tu 7 bilion. 7 bilion. Itu dalam touch up lah. Touch up apa yang ada. Belum detail lagi ni? Belum detail lagi touch up. Sebab dia boleh bawa kepada 22 bilion. 21.7 bilion macam tu. So estimasi itu yang boleh kita guna pakai daripada Adelaide tu kita bawa kepada kita dalam situasi sama. Sebab itu Adelaide sanggup bayar 1.2 bilion untuk denda. Tak apalah, lepas daripada nak tanggung ni. Daripada nak tanggung 7 bilion.
So dalam konteks tersebut, kalau kita nak menganjur juga, kita perlukan expert-expert luar negara. Dan apabila dalam keadaan terdesak, currency kita sekarang kita perlu bayar lebih. Ya, dengan tukaran Dan asing. kita perlu bayar lebih pada aspek teknologi sukan sekarang ni. Sukan berasaskan teknologi Dan sukan. kita pula menempah mereka last minute Yes. So kita perlu upgradekan stadium. Ada kesan juga bila upgrade stadium 3 bulan kena tutup. Di mana atlet ini nak berlatih, tempat mana. Ini nak hantar ke luar negara, costing juga. Siapa kita nak ambil jurulatih untuk jurulatih yang pasang siap. Adakah jurulatih pasang siap ataupun adakah ramai atlet naturalisasi yang akan lahir oleh Malaysia? So ini adalah isu-isu yang melihatkan tentang sejauh manakah jati diri kita lah untuk menjadi satu tuan rumah yang berjaya sebagai penganjuran, tapi tidak memberikan impak yang besar kepada rakyat. Dan apabila kita ada penganjuran 24 bulan ni, ramai pekerja kontrak. Selepas program, kontrak ini pun akan habis. Kita perlu, pekerja-pekerja ini tidak ada kerja lagi. So, ingat kata pengurusi Sukan Commonwealth 98, Tan Sri Hashim Ali kata, hutang 1998 pun tak settle lagi. So, apa yang kita boleh belajar daripada itu? Kalau kita lihat status Commonwealth ini, walaupun dikatakan ketiga terbesar di dunia, tetapi kita tahu negara-negara yang menjadi dominan dalam Commonwealth adalah negara-negara yang sinonim dengan prestasi sukan mereka. United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada. Dan mereka sentiasa berada di jadi orang kata pun anchor dalam Commonwealth ataupun menjadi tuan rumah. Jadi apabila negara-negara yang selain daripada ini akan menjadi tuan rumah seperti Malaysia ataupun sekali India, maka tumpuan itu akan menjadi lain. Sebab itu apabila kita menganjurkan 1998, dikatakan antara yang terbaik pernah dianjurkan. Kerana sudah sinonim berlaku di Australia, di Gold Coast ataupun di Brisbane ataupun Victoria dan sebagainya, Melbourne, Sydney dan juga di Birmingham, Glasgow dan sebagainya. Jadi sekali lagi dikatakan akan menjadi perhatian negara Commonwealth. Malaysia akan sekali lagi menjadi perhatian. Adakah fakta itu boleh kita sangkal? Menjadi perhatian sebab adanya duit untuk mereka Grab. Untuk mereka itu. Sebab saya cakap tadi 24 bulan itu kita akan mengambil orang-orang dari luar, pakar expatriate luar untuk mencantikkan program Sukan Commonwealth 2026 itu nanti. So tetapi kita tak mampu untuk melatih rakyat Malaysia, terutama di pembangunan sukan acara sukan dalam yang tahun akan ini, dianjurkan itu dalam masa 24 bulan itu. Atlet-atlet sedia ada. Kita baru saja ada atlet Sukma yang baru masuk backup podium yang masih tidak bersedia untuk di sukan peringkat yang tinggi. So ini yang menyebabkan kekangan-kekangan yang boleh kita lihat dari segi persembahan atlet itu sendiri. So saya melihatkan bahawa Malaysia perlu mengambil inisiatif di peringkat yang lebih jauh. Kita perlu ambil inisiatif itu dengan membangunkan universiti sukan, membangunkan roadmap 2028-32 untuk Sukan Olimpik 28-32 dan Sukan SEA 2027. So maksudnya kita akan dapat gradually secara berperingkat kita bangunkan sukan negara itu dengan atlet-atlet yang berkebolehan, dengan pegawai yang kebolehan, dengan jurulatih pilihan, dengan teknologi pilihan, dan kita ada institusi-institusi yang menyokong ekosistem tersebut. Tuan Sri, apa yang kita belajar juga daripada persediaan mega untuk tamasya mega ini bagi negara tuan rumah yang tidak mampu lagi berhadapan dengan krisis kewangan yang kita lihat dalam tamasya World Cup, tamasya Olimpik dan juga Sukan Asia dan sebagainya? Banyak sekali cerita-cerita ya. Kita lihat impaknya begitu besar. Apa yang berlaku kat BEM, dia akan ada mungkin tak diberitahu dalam media tentang unrest yang berlaku, masyarakat mogok dan menentang pengurusan
pemerintahan, Majlis Pembenaran BEM itu sendiri ya, dia tidak menyebabkan tidak kestabilan sosial dekat situ berlaku. Apa yang kita boleh lihat juga, dia menggugat sistem ekonomi Great Britain. Great Britain. Itu sendiri kerana kerajaan terpaksa suntik dana untuk keadaan tersebut. Lebih-lebih lagi selepas baru habis COVID. Okey. Sistem ekonomi tidak, dan kita melihatkan ada banyak pengangguran, dan pada yang menyelamatkan Great Britain pada ketika itu adalah dia satu-satu negara yang membuka pelajar-pelajar ke institusi pengajian tinggi mereka. Ramai pelajar-pelajar daripada China, daripada Asia Tenggara, kerana Great Britain lah negara yang buka awal kepada COVID. Pelajar luar negara masuk ke universiti mereka. So Kanada tidak ada, Amerika tidak ada, Australia tutup. So kita melihatkan faktor ekonomi itu yang menyelamatkan, mengimbangi keadaan tersebut. So dari segi aspek persediaan, mereka memang berterusan dengan suntikan dana mereka yang besar untuk terus memajukan sukan mereka. Tetapi berbalik pada kita, berapa banyak duit yang kita suntik untuk pembangunan sukan yang secara berterusan dalam peringkat umur yang berbeza dan pendedahan peringkat antarabangsa. Itu yang kita perlu lihat. Adakah kita juga perlu berhati-hati dari aspek publicity negatif apabila kita menyahut cabaran ini? Sudah tentu Haji. Masa kita 1998 kita ada masalah jerubu. Istilah itu begitu besar yang digunakan oleh media isu antarabangsa. Politik sekaligus. Isu politik. Ketika itu. Saya rasa isu politik ketika ini boleh katakan stabil. Okey. Tetapi kita ada masalah Nino yang memberi kesan yang besar kepada negara pada masa ini, dan begitu juga dengan aspek pelaburan ekonomi kita itu juga akan dimainkan oleh media-media antarabangsa. So walhal di sini Australia itu sendiri pada Olimpik 2000 itu ada jurubu, tapi mereka tutup isu tersebut. Tetapi masa Malaysia terpaksalah ada cadangan sembur air daripada bangunan dan sebagainya untuk hilangkan jurubu. Tetapi itu tidak berlaku. Jadi kita perlu bersedia dalam semua aspek. Saya rasa perlu bersifat lebih realistik, bersifat jangka panjang dan strategik untuk menjadi tuan rumah, bukan dalam masa 24 bulan ini. Kalau kita nak meraihkan pandangan setengah pihak bahawa kita patut mempertimbangkan dengan serius cadangan ini, ada cadangan mengatakan bahawa mengapa tidak Malaysia menganjurkan bersama dengan rakan kita di selatan seperti Singapura, kerana itu dapat mengurangkan kos. Singapura pun ada infrastruktur yang bagus, Malaysia pun ada infrastruktur yang bagus di selatan, di Johor dan juga di Lembah Kelang. Jadi keseimbangan itu dapat dijelmakan. Adakah itu satu cadangan yang baik? Cadangan yang bagus, tapi dari segi praktikalnya kos keselamatan akan meningkat. Merentas dua negara. Merentas dua negara. Kalau kita ambil triangle lah, kita letakkan Brunei lah sebab sebuah negara kaya lagi. Sekali lagi. Tiga negara Commonwealth. Tiga negara Commonwealth. Ini negara kaya ni, kita yang paling kurang kaya. So isu dalam sukan internasional dunia, isu keselamatan adalah memainkan peranan 2/5 daripada kos penganjuran. So bila kita anjurkan dan kita lihat juga aspek sistem pengangkutan, sejauh manakah kita efisien kat situ. Okey, kemudian tu negara peserta nakkan jaminan ya. Yes, nak jaminan. Komiti Commonwealth tu sendiri nak jaminan tersebut. Kalau kita mampu memenuhi ataupun sanggupkah Singapura membayar, sanggup memenuhi keadaan tersebut. Dengan sistem berada di Tambak Johor itu agak huru-hara dengan infrastrukturnya tidak siap lagi. Saya rasa mereka pasti menolak kerana Singapura adalah negara maju. Dia jaga status dia. Dia tak nak image dia tercalar. So mereka menganjurkan Olimpik 2010 remaja itu. Mereka membuat persediaan yang begitu teliti, begitu teliti, dan mereka tidak perlukan bantuan kita. Mereka boleh berdiri di atas kaki sendiri dan mereka berjaya menganjurkan Olimpik remaja itu. So kat sini dekat mana kita nak letakkan image kita, negara kita? Adakah kita nak berada di belakang sahaja tabir mereka? So itu yang perlu difikir. Dalam masa 24 bulan ni saya rasa ia adalah satu sukar kerana
berunding tentang kereta api laju daripada Singapura ke Kuala Lumpur pun ada banyak ada sejak ada aja tidak tak ada. Ini dalam masa 2 bulan kita nak ajukan temasya ketiga terbesar di dunia. Dengan Singapura. Akhir sekali Tuan Sadiq, kalau kita nak menganjur, kalau kita hunger lah, kalau kita mahukan juga penganjuran berstatus dunia ini, apa jenis sukan ataupun acara yang perlu kita grab daripada sekarang dan kita lihat ke hadapan? Selain sukan C, ya. Saya rasa sukan Asia. Sukan Asia. Tahun bila tu? 2026, 2028. Ya. Dia antara itu 2028. Ataupun saya suka pergi kepada Depan 2030. Apa tidak? 8 tahun, 6 tahun dari sekarang. So kita ada banyak masa untuk merancang. Dan sukan Asia masih relevan dengan kita. Sukan Asia dan sukan-sukan itu dia adalah lebih tinggi. Kalau kata antara terjun, mereka menguasai. China adalah negara yang menguasai kuasa dunia. Banyak acara lain juga. Acara badminton, acara angkat berat, acara judo dan sebagainya. Sukan Asia itu dia punya level lebih tinggi. So dekat situ kita boleh belajar dengan 2030 adalah terbaik Tuan Yes, 2030. Sebab tu 2030 adalah terbaik untuk kita. Sebab kita akan nampak impaknya kepada 2032. Kita akan nampak impak hasilnya. Kita akan nampak berkesannya atlet kita pada 2028 nanti. Di Olimpik kita nampak percubaan pendedahan temasya besar. Kepada 32 dia akan meningkat dan 2032 kita dapat di Brisbane. So benda ini kita akan mengeluarkan dana untuk pelaburan pembangunan sukan itu dengan lebih gradual dan terancang. Terancang. Dan kita dah boleh kita cungkil bakat-bakat daripada yang ada sekarang untuk podium 2028 dan juga 2030 ya. Yes. Terima kasih Tuan Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan juga Rekreasi UiTM. Kita berbicara di Awani Global malam ini, pro dan kontra penganjuran Sukan Commonwealth 2026. Itu saja bersama saya Nazri Kaha. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.